Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, para hujaj, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, hadirin hadirat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan malam pertama daripada bulan Sya'ban, insya-Allah. Ya. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Sya'ban dikarenakan yatasya'abu minhu al-khair. Kerana berkumpul, berhimpun di bulan tersebut al-khair, kebaikan. Bukan yang lain, bukan bulan yang lain tak ada kebaikan, tak. Bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min syahri Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tak pernah nampak engkau ni puasa sebagaimana engkau puasa di bulan Sya'ban. Sampai ada riwayat Nabi 1 bulan penuh bulan Sya'ban ni puasa. Ada kalanya sahabat melihat Nabi tengok, tanya makan, puasa. Rasulullah, ada makanan, saya tengah puasa. Ada makanan, tengah puasa. Seakan-akan Nabi ni puasa 1 bulan. Juga kadang kalanya Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban ternampak makan, ternampak minum pada tahun-tahun yang lain. Alhasil memang Nabi mengetahui bahawasanya di bulan Sya'ban ini banyak kebaikan. Tapi ini adalah bulan syahrun yaghfulu anhu an-nas, dikatakan bulan yang dilupakan oleh manusia, bainar Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Di sini di Sya'ban ini kan dilupakan selalunya. Selepas Rajab, Sya'ban kita nak rehat sekejap. Kemudian tunggu Ramadan. Tak, Nabi bahkan di bulan Ramadannya dalam riwayatnya lebih banyak puasa ini daripada Rajabnya. Oleh dikatakan Sya'ban atau Sya'ab. Ada juga yang mengatakan Sya'ban ini dari kalimat sya'bu. Sya'bu arti dia orang kalau patah hati, apa nama? Kita nak menghibur dia, apa namanya? Orang hatinya pecah. Patah hati bukan kerana cinta. Tak apa? Sedih, hatinya tu sedih, pecah hatinya. Pernah patah hati tak? Tak pernah. Alhamdulillah. Baik, alhasil meminta tak dapat mintaan tu. Kita minta pada mak belikan basikal, mak belikan, ibu belikan basikal. Tak dapat basikal, tunggulah nanti exam, awak exam. Ditunggu-tunggu kan hati tu macam tu, ingisarul qalbi, pecah hatinya. Dikatakan Sya'ban as-sya'bu sebab menampal kepecahan hati. Tadi yang pecah tu akan diberikan di bulan Sya'ban. Permintaan di bulan Sya'ban dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi diperintah menghadap Baitul Maqdis, kan bina Masjid Nabawi, kiblatnya mana? Baitul Maqdis. Berapa lama Nabi menghadap Baitul Maqdis? Selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Itu selama tu Nabi Muhammad SAW selalu tengok langit. Yang nak solat tengok langit. Sebab kenapa? Yahudi berkata, tengok Muhammad. Kita pun boleh sembah Allah tanpa iman kepada Muhammad. Kiblatnya sama. Kata Yahudi tu. Kiblat Muhammad tu tiru kita. Jadi kita tak perlu nak ikut Muhammad ni, kata orang-orang Yahudi. Sebab kenapa? Tengoklah dia sama. Jadi Nabi pun tak tenang hatinya. Selalu memandang langit. Bukan Allah tu di langit, tapi memandang turunnya wahyu. Sebab kiblatnya doa, kiblatnya wahyu, ini adalah langit. Jadi tunggu wahyu. Sampailah 17 bulan 3 hari. Baru turun firman Allah SWT, falanwalliyannaka kiblatan tardoha. Maka aku akan arahkan kamu ke kiblat yang kau ridha kepada. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Pasti niscaya Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang kau ridhai. Jadi Nabi harapannya seperti itu, akhirnya dikabulkan di bulan Sya'ban. Orang yang itu dikatakan as-sya'bu.
yakni permintaan yang tunggu lama-lama, kita minta apa kepada Allah, lama kita nunggu ni. Betul-betul minta di bulan Syaban. InsyaAllah Allah bagi nanti. Sebab harapan Rasulullah 17 bulan. 17 bulan ni berapa tahun? Setahun setengah, tak sampai setahun setengah, ya kan? Tak sampai satu tahun setengah, ya? 17 bulan. Kalau 18 bulan tu 1 tahun setengah. Kalau 17 setahun 5 bulan lah kan. Setahun 5 bulan. Baik, itu menunggunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain dengan Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria ketika minta anak tu berapa tahun doa? 40 tahun. Minta doa 40 tahun. Yakni meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah bertahun-tahun. Dan kita jadi umat Rasulullah SAW dapat kemuliaan. Bulan Syaban jangan dibuat maksiat. Sebab kenapa? Kata Nabi, wa fiha yurfa'ul a'mal. Dan di bulan ini diangkat amal-amal. Amal catatan ni, amal kebaikan juga diangkat. Jadi mula-mula yang berlaku peristiwa di bulan Syaban adalah perpindahan kiblat. Ya, mula-mula kiblat muslimin, kiblat Nabi menghadap Baitul Maqdis. Kemudian dipindah, ditukar menghala atau menghadap ke Masjidil Haram, dan itu berlaku pada bulan Syaban, pada bulan ini, pada bulan Syaban ini. Jadi ini satu peristiwa yang besar. Selalunya bulan ini menjadi mulia bila di dalamnya ada peristiwa besar. Dan perpindahan kiblat ini termasuk peristiwa besar. Termasuk peristiwa besar. Yang kedua, yurfa'u fihal a'mal, diangkat di bulan ini amal catatan seseorang. Jadi buku catatan kita ni ada buku catatan harian, ada buku catatan mingguan, ada buku catatan tahunan. Di bulan Syaban akan diangkat siapa yang menjadi ahli neraka, siapa yang dosanya tidak diampuni, diangkat terus dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, sabda Nabi. Dan aku sangat suka, cinta, yakni mengharap ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena hati-hati, bulan Syaban jangan bermaksiat. Sebab amalan terus diangkat ke atas ni. Seperti di office ada buku harian kan? Buku harian apa nilai? Apa sebut? Markah ya? Nilai atau rating tu. Rating pekerja hari ni, satu minggu ni macam mana? Ini macam mana rating dia? 1 tahun ditengok, 5 bintang dia. 5 bintang, bagus ni. Ini kita kena buat macam ni, kena dapat 5 bintang atau 50 bintang sekali. Di bulan Syaban jangan bermaksiat. Kalau nak maksiat cari bulan lain. Bulan apa Ustaz? Jangan, istilahnya sama dengan hari Isnin dan Kamis. Nabi juga puasa Isnin dan Kamis. Salah satunya, kalau Isnin Nabi dilahirkan, hari kelahiran Nabi, dan salah satunya hari Isnin dan Kamis diangkat amal. Oleh para ulama, diangkat amal, hati-hati. Di sana buat baik, lebih-lebih petang dan pagi. Pagi dan petang ni jangan buat maksiat. Malaikat nak angkat ni, nak report, nak lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat jangan hari Isnin, jangan Selasa. Jangan Selasa. Jangan hari Isnin dan hari Kamis. Hari apa kata ulama? Boleh. Selain hari-hari yang disebutkan oleh orang, boleh orang bermaksiat selain hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Selain hari 7 ni boleh maksiat dia. Oh saya nak minum, tak kisah ente nak minum apa, tapi cari selain hari 7. Bulan pun boleh bermaksiat selain hari selain bulan 12 ni. Selain bulan 12 baru boleh bermaksiat dikatakan oleh para ulama. Alhasil kalau nak jahat tu janganlah bulan Syaban. Ya. Nak cakap kasar, stop dulu, berhenti kan. Berhenti dulu, relax dulu. Bulan Syaban ni solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan Ar-Rajab syahrut takhalli wa Sya'ban syahrut tahalli wa Ramadan syahrut tajalli. Rajab syahrut takhalli, bulan takhalli, kebersihan, membersihkan diri. Dosa-dosa dibersihkan dengan apa? Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni. Dah habis dah sekarang Sya'ban kan. Jadi istighfar selama bulan Rajab, dibersihkan dirinya. Di bulan Sya'ban tahalli, menghiasi. Selepas bersih rumah ni, dah bersih, dah sapu, dah vacuum apa semua, dah baru sekarang dicat. Tahalli, dihias.
bagi langsir, bagi kipas, bagi siling, cantik. Alhasil dibagi perhiasan, itu Sya'ban. Dan kita dengan solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berpuasa, dihiasi. Nanti Ramadan tajalli, baru menampakkan inilah hamba. Aku dah cantik ya Allah, aku dah bersih, dah cantik, dah berhias menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Baru nanti kita akan beraya minal aidin wal faizin dalam keadaan yang sangat bukan bersih lagi dah, membawa banyak hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu insya-Allah kita mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini juga ada beberapa yang berlaku ya, termasuklah adalah takdirul a'mar dikatakan. Kalau nak tahu tentang bulan Sya'ban boleh membaca kitab Abuya Maliki ya, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu. Dia untuk menyambut bulan Sya'ban ini dia menulis buku seperti ini, agak tebal lagi, 115 muka surat. 115 muka surat. Ilmunya memang muhaddis kan, seorang ulama. Jadi buku ini tajuk dia Madza fi Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban? Bukan ada apa dengan cinta, tapi ada apa dengan Sya'ban. Jadi Madza fi Sya'ban. Ada apa di Sya'ban ini? Jadi Said Abu Maliki menulis 115 muka surat dalam kitab tajuk ni, Madza fi Sya'ban. Banyak di sana dikongsikan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di bulan Sya'ban. Termasuklah macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian satu malam kan kita ketahui Siti Aisyah tengah malam melihat Rasulullah keluar daripada biliknya. Malam tu adalah giliran Siti Aisyah. Nabi tidur di bilik Siti Aisyah. Tengok tengah malam Nabi keluar. Siti Aisyah, wah ini bagaimana ini suamiku ini? Istilahnya baginda lah, baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diekori sebutnya. Diekori oleh Siti Aisyah. Tengok-tengok pergi kubur Sayyidina Hamzah di sana. Pergi kubur para sahabat. Nabi perasan, ya Aisyah, apa yang kau buat? Adakah kau tak percaya kepada Allah dan Rasul? Tak, saya percaya. Saya risau Nabi pergi ke isteri lain pula. Jadi kalau cemburu lah, biasa normal. Kalau tak cemburu itu tak sayang. Tapi alhasil kalau tahu pergi baki, akhirnya dikatakan di bulan ini Allah SWT memberi keberkatan dan kebaikan. Oleh itu para orang orang Hadramut dan bulan Sya'ban ini ziarah selalunya. Ziarah Nabi Allah Hud. Di Malaysia ada buat di Batu Pahat sana. Si Abu Zaki ada buat ziarah-ziarah yang para ulama-ulama di Batu Pahat sana ziarah. Jadi ada puasa juga, mereka ada ziarah, mereka alhasil dihidupkan baca doa munajat di bulan Sya'ban. Lebih-lebih nanti pada peristiwa nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini betul-betul Allah akan mengampuni semua hamba-Nya. Yang mukmin, yang iman kepada Allah, yang yakin iman kepada Allah dan Rasul-Nya, diampuni semuanya. Bahkan dimerdekakan berjuta-juta umat daripada api neraka. Sepatutnya manusia ini masuk neraka dimerdekakan, tak jadi masuk neraka. Lalu nisfu Sya'ban termasuk malam yang perlu diimarahkan dengan ibadah. Termasuk seperti kalau ini peringatan saja di awal Sya'ban. Alhasil yang berlaku juga di bulan Sya'ban adalah takdirul a'mar, penentuan umur. Di dalam kitab Madza fi Sya'ban itu disebutkan takdirul a'mar, penentuan umur. Umur seseorang tu ditampakkan, bukan Allah tak tahu, bukan ditentukan, tak, ketentuan Allah, kudrah Allah, iradah Allah tak berkait dengan zaman, tak berkait dengan masa dan tempat. Tapi ini adalah penampakannya. Allah tampakkan umur seseorang, Israel istilahnya, tahun ini siapa saja nak mati Israel. Oh, Israel tahu dah bulan Sya'ban. Oh, fulan bin fulan, ada list dia. Oleh sebab kita minta di bulan Sya'ban ini untuk dipanjangkan usianya. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat lain, kenapa ya Rasulullah puasa? Sebab masa inilah umur ditakdirkan dan aku ingin umurku ditakdirkan, ditampakkan aku dalam puasa. Itu yang banyak berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting adalah bagi Nabi, bulan Sya'ban turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Agak-agak kan. Sahabat sebelumnya ini tak turun ayat ini kan. Sampailah bulan Sya'ban. Ketika ayat ini turun memberitahu Allah, malaikat, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawat kalian kepada Nabi. Agak-agak apa yang dibuat sahabat? Ada perintah solawat, baca solawat ke atas Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Agak-agak apa yang dibuat oleh para sahabat nih? Jadi sahabat kan menunggu perintah daripada Nabi kan. Jom jihad, perang mereka. Jom solat mereka. Nabi puasa, ikut nak puasa. Kan? Ada perintah solawat. Agak-agak apa yang dibuat oleh para sahabat? Solawat lah. Jadi sahabat ni solawat ramai-ramai. Terus memperbanyak solawat di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita di bulan Sya'ban memperbanyak solawat, itu amalan sahabat yang iman dia adalah iman terkuat kalau dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Yakni generasi atau masa, generasi manusia yang paling afdal adalah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggapan mereka, sambutan mereka ke atas perintah Allah SWT dan Rasulnya langsung ditunaikan, langsung diselesaikan. Oleh sebab kita mengharap kita ini berkumpul dengan mereka, sebab mereka akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di bulan Sya'ban, sebagaimana di bulan Rajab jangan berhenti beristighfar, di bulan Sya'ban jangan berhenti solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan termenung saja. Ni suami tak bagi duit bulan belanja ni, bila nak bagi belanja ni? Termenung tak? Sambil termenung solawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad kan? Solawat. Lalu sekali ketuk pintu, sayang, oh sayang, ni duit ni, terus dapat. Kan bulan Sya'ban, jadi sya'bu apa? Yakni permintaan hati yang pecah tadi akan ditampal, diberikan. Jadi nak apa-apa solawat je, sallallahu alaihi. Jadi tak payah pening-pening tapi disolawati aja kan. Apa kan? Disolawati aja. Apa kata orang Indon tu yang enggak usah pusing-pusing. Pusing-pusing ni tak payah pening-pening sudah. Disolawatin aja ni. Beri solawat saja. Semuanya akan ditunaikan oleh Allah SWT. Sebab kita menunaikan perintah Allah, insya-Allah Allah tunaikan perintah hajat kita dan keperluan kita. Jadi ini merupakan bulan yang sangat mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di sinilah Rasulullah diberitahu oleh Allah sentiasa bersolawat ke atas Nabi dan malaikatnya, bahkan menyuruh orang mukmin untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini lebih mulia, bukan nak bandingkan ya. Ayat solawat ke atas Nabi kalau nak dibandingkan ayat perintah sujud ke Nabi Adam, mana yang lebih afdal? Solawat. Sebab solawat berterusan. Sujud ini satu kali sahaja. Sujud itu tujuannya bukan tapi untuk mentaklim, untuk mendidik para malaikat. Yang sujud itu malaikat saja ya. Manusia tak ada lagi. Jangan terlalu confident, kita belum ada lagi. Jadi Nabi Adam manusia belum diciptakan, jadi Nabi Adam sebagai khalifah, pemimpin dunia, manusia lah, seorang manusia. Malaikat bagi tahu oleh Allah Taala, belajar sujud kepada dia. Maksud hormat kepada dia. Diberi taklim oleh Allah SWT. Iblis tak nak. Tapi solawat ini yang bersolawat Allah, Tuhan semesta alam, para malaikat dan manusia, orang-orang beriman. Ketahuilah orang yang bersolawat adalah orang beriman. Sebab diakui ya, tanda orang yang beriman dia suka bersolawat. Sebab perintahnya itu kepada orang beriman. Kalau orang tak beriman dia tak solawat. Tanda orang iman sempurna maksudnya ya. Orang beriman dengan iman sempurna adalah dia suka bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW dengan niat dia menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhasil ini merupakan satu berita besar daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebelumnya Nabi ada Isra Mi'raj, dimuliakan betul Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kekuatan untuk memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini, khususnya puasa. Puasa insya-Allah adalah yang mewakili kita kan, daripada ustaz dan daripada kalau saya tak boleh mewakili ini. Alhasil insya-Allah ada jamaah mungkin muslimin muslimat insya-Allah ada nanti bulan Sya'ban puasa, bulan Rajab juga puasa. Mudah-mudahan kita diberi taufik kekuatan untuk memperbanyak solawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Bila tak tahu nak cakap apa, solawat saja.
Tak tahu nak, kalau tak cakap baik, solawat saja. Di mana-mana buat solawat. Di mana-mana buat solawat bila masa dan bila-bila, di mana-mana tempat dan bila-bila masa. Supaya apa? Supaya harapan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua, merahmati kita semua, memberi kita taufik, kekuatan untuk taat kepadanya dan solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang saya boleh kongsikan. Di salah silap kekurangan mohon dimaafkan. Insya-Allah kita tutup dengan doa insya-Allah. Untuk yang penting juga, kalau ada keluarga kita yang ada hutang Ramadan, segera tunaikan hutang tu. Bayar hutangnya, hutang puasa. Sebab kenapa? Kalau puasa hutang sampai Ramadan akan datang ni, dia akan kena denda nanti, kena fidyah. Jadi kena qada dia ya, fidyah pun ya. Jadi kalau ada hutang 7, ya bayar fidyah 7 cupak. Kemudian qada pun 7 hari juga. Jadi ini sebelum masuknya bulan Ramadan, mungkin ada di antara keluarga kita yang ada hutang sebelum-sebelumnya, maka disuruh bayar hutang. Hutang ni maksudnya puasa, hutang puasa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ini mungkin boleh tausiah ni. Belum masuk doa lagi ni. Ustaz. Tak apa Ustaz. Saya sekejap sangat tadi. Pasal. Apa-apalah Ustaz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa nasara wa tabi'a wa ala ma ba'. Jadi masya-Allah, minta maaf ganggu majlis, nak tamat dah, jadi sambung balik pula. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, kita dapat berkumpul pada malam yang mulia ini, dan juga dalam majlis yang sangat agung memuji baginda Rasulullah SAW, bersalawat kepada Nabi SAW, dan juga dengan niat kita untuk mengagungkan hari-hari dan juga bulan-bulan yang mulia seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ayyami dahrikum nafahat. Sungguhnya hari-hari sepanjang tahun itu ada tiupan-tiupannya, ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ala fata'aradu laha, hendaklah kamu mengambil manfaat daripada hari-hari kelebihan tertentu. Maka kita juga mengambil manfaat daripada malam pertama Syaban ini, dan kita dengan memperbanyakkan amal saleh kita, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kehadiran kita tidak ada tujuan, tidak ada niat lain kecuali mencari redha Allah, mencari segala kelebihan anugerah yang Allah anugerahkan pada malam-malam yang mulia, pada hari-hari yang mulia, pada majlis yang mulia. Seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang mengutamakan majlis-majlis, menghidupkan majlis-majlis, walaupun sekadar majlisnya 2 orang, majlisnya 3 orang, sikit banyak itu lain penilaiannya, tetapi yang paling penting kita menghidupkan dengan adakan majlis. Wajabat mahabbati, kata Allah Ta'ala berfirman, wajib mendapat cinta aku, al-mutajalisina fiyya, orang yang duduk dalam majlis kerana aku, wal mutahabbina fiyya, orang yang saling sayang menyayangi kerana aku, wal mutabadzilina fiyya, orang yang saling tolong menolong kerana aku, dan juga apa satu lagi, duduk dalam majlis mencintai dan saling cinta mencintai kerana Allah Ta'ala, wal mutazawwirina fiyya, dan satu lagi yang keempat, orang yang saling ziarah menziarahi kerana aku. Maka apa yang kita datang dalam berkumpul di tempat yang mulia ini, walaupun hari-hari kita berkumpul ada kuliah, ya, tetapi itulah yang
dilakukan menjadi amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW walaupun setelah ketiadaan baginda Nabi SAW. Sehingga sahabat antara mereka yang sanggup musafir yang jauh. Musafir jauh semata-mata nak jumpa sahabatnya. Kerana apa? Tujuan nak tanya-tanya khabar, nak ambil-ambil ilmu daripada apa yang dia ingat dan apa yang saling tukar menukar tentang ilmu. Duduk dalam majlis. Jadi ini satu anugerah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita terdorong untuk hadir di majlis yang mulia. Lebih lagi kita berada di bulan permulaan Sya'ban. Kerana permulaan kita itu seolah-olah memberi dorongan kepada pertengahannya. Bila kita mula dengan baik, maka mudah-mudahan ke depan-kedepannya itu lebih langkah kita dengan langkah yang baik. Dan pengakhirannya juga akan bertambah menjadi baik. Semuanya kita nak berkumpul, nak mengumpulkan hasil-hasil kekuatan dan keberkatan seperti doa Nabi, Allah barikana fi Rajab wa Sya'ban. Kumpul berakah daripada bulan Rajab, kumpul yang ada di bulan Sya'ban supaya nak jadi energi yang kuat, tenaga, power yang hebat di bulan Ramadan nanti. Dan alhamdulillah kita duduk mendengar ilmu, duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya. Kita tengok bagaimana para as-salihin ataupun kita ambil sejarah yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Yang berlaku dalam bulan Sya'ban mungkin Ustaz bersentuh, saya pun tak tahu Ustaz cakap hal apa, tak takut saya cakap benda yang telah disampaikan. Saya yakin Ustaz banyak ilmu, masya-Allah, merangkumi semua dah, kan? Jadi walau bagaimanapun peringatan kita di bulan Sya'ban, beberapa perkara yang berlaku di bulan yang mulia ini, antaranya adalah perubahan kiblat yang berlaku di bulan Sya'ban, sehingga menggembirakan, menenangkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bulan Rajab dengan Isra wal Mi'raj, tapi tahun yang berlainan lah, Isra Mi'raj tahun lain. Tapi bulan Sya'ban, peristiwa berlaku bulan Sya'ban, pertukaran kiblat. Setelah 17 bulan Nabi sembahyang ke Baitul Maqdis, bermula hijrah Nabi. Maksud daripada hijrah 17 bulan baru Allah turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami melihat engkau sering mendongak muka ke langit meminta supaya ubah kiblat. Maka akhirnya Allah Ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palinglah wajahmu ke syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Ayat itu diturunkan pada bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban, dan juga yang turun ayat tersebut turunnya ketika Nabi salat zuhur. Tengah salat zuhur ketika Nabi pergi ke perkampungan, satu perkampungan tak salah saya Bani Salamah, dan Nabi semayang zuhur di tengah kebun, azan dan semayang 2 rakaat. Jibril turunkan ayat tersebut. Terus Nabi berpaling ke arah 180 darjah daripada Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis. Perubahan terus, berubah terus, kan? Nak menunjukkan bahawa segala perintah dalam Islam jangan kita tangguh-tangguh. Kalau benda yang mesti kita berubah, wajib segerakan. Jangan nantilah. Sampai Nabi sembahyang 2 rakaat, dalam sembahyang tu ubah kiblat. Kalau kita fikir baik selesai dulu 4-nya, nanti asarlah kemudianlah baru ubah kiblat ke arah lain. Tapi Nabi berubah dalam 2 rakaat tu juga, sehingga Nabi berpusing dan sahabat semua berpusing. Dan itulah peristiwa yang besar berlaku di bulan Sya'ban. Selain pada itu turunnya ayat yang agung dalam bulan Sya'ban, iaitu perintah untuk kita bersalawat. Dikatakan turunnya pada pertengahan Sya'ban juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bersalawat dan sampaikanlah salam kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Turun ayat tersebut seolah-olah isyarat bulan Sya'ban ini seboleh-bolehnya kita isi dengan pengisian salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan salawat kita supaya kita melalui Rajab dengan penebasan, buang segala kotoran-kotoran dengan istighfar, dan perlu dicantikkan. Maka dicantikkan di bulan Sya'ban dengan salawat kepada Nabi SAW, sehingga kita dua-dua gabungan tersebut memudahkan kita untuk beramal di bulan Ramadan. Jadi itulah sikit sebanyak, dan juga kita bersedia
penghujung Ramadan, penghujung Syaban, sehingga Nabi sentiasa boleh dikatakan hampir setiap Syaban penghujungnya, sama ada 29 ataupun 30, Nabi berkhutbah kepada para sahabat untuk memberi peringatan tentang Ramadan. Ini juga sunnah yang boleh kita buat, iaitu penghujung-penghujung itu kita cerita tentang Ramadan. Sama ada diskusi kitab tentang hukum Ramadan, puasa dan sebagainya, ataupun tentang kelebihan dan sebagainya. Maka Nabi beri tasjik, galakkan, dorongan para sahabat untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah bulan Ramadan. Di penghujung Syaban beri peringatan. Jadi itu antara apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sikit sebanyak yang saya dapat terlintas sekarang lah. Memang kita datang pun nak hadir untuk mengambil manfaat majlis, tapi dah suruh cakap pula. Jadi duk fikir apa benda nak keluar mai, kan? Tapi alhamdulillah lah sikit sebanyak bolehlah kita kongsi bersama. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ni memberi manfaat untuk diri sendiri dan juga kita ambillah apa yang baiknya insya-Allah. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segalanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.